Fokus tempatan dan antarabangsa terkini dan terbaik kami sediakan untuk anda. Assalamualaikum, salam bahagia dan salam siaran. Saya Nazawazi Yusof. Dan saya Diati Zaidi. Ikuti kami selama setengah jam dalam Fokus hari ini, 12 Februari 2015. Paparan menarik nanti anda selepas ini. Paparan utama Fokus malam ini 12 Februari 2015. Yang di-Pertua Dewan Rakyat hanya boleh umum kekosongan kerusi Perempatan Power mengikut Pasal 4 Perkara 48 Perlembagaan Persekutuan. Pelaburan swasta dijangka terus kukuh berdasarkan trend pembiayaan semakin meningkat. Sukan tanah air kehilangan satu ikon pengelola sukan tersohor yang sukar dicari ganti. Kita teruskan dengan berita niaga. Gubernur Bank Negara Tan Sri Dr. Zeti Akhtar Aziz hari ini menjelaskan ekonomi negara tumbuh memberangsangkan pada 6% pada 2014 melepasi unjuran awal sekitar 5.5%. Tan Sri Dr. Zeti berkata angka itu lebih kukuh berbanding suku ketiga 2014 pada 5.6% dan 5.1% pada suku keempat tahun lalu. Permintaan domestik tumbuh 5.9% suku keempat 2014 berbanding 4.9% suku sebelumnya. Sementara penggunaan swasta tumbuh lebih kukuh pada 7.8% pada suku sama. Sementara pelaburan swasta tumbuh 11.2%. Pelaburan swasta akan terus tumbuh berdasarkan trend serta yang telah disusun. Malah trend pembiayaan juga semakin meningkat, katanya sewaktu membentangkan keputusan KDNK negara suku keempat hari ini. Bagi ekspor pula, Zeti berkata ia tumbuh 1.5% berbanding 2.8% suku sebelumnya. Sementara import tumbuh 2.6% berbanding 2.2% suku sebelumnya. Inflasi pula menyederhana kepada 2.8% pada suku keempat 2014 dan dijangka terus rendah disokong kelemahan harga minyak mentah dunia dan harga komoditi dunia. Pelaburan langsung asing FDI Malaysia pada 2014 juga mencatatkan nilai 35.1 bilion ringgit berbanding 38.2 bilion ringgit tahun sebelumnya. Ringgit jatuh 11.9% bermula 1 September 2014 hingga 10 Februari 2015. Semua mata wang meleset berbanding dolar kerana kekukuhan mata wang Amerika Syarikat itu kerana tanggapan bahawa Rizab Persekutuan akan menaikkan kadar faedah susulan pengukuhan ekonomi Amerika Syarikat. Jabatan Perangkaan Malaysia berkata imbangan pembayaran Malaysia pada suku keempat 2014 mencatatkan lebihan pada akaun semasa 6.1 bilion ringgit. Bagi tempoh itu juga Malaysia merekodkan aliran keluar bersih pada akaun keuangan sebanyak 24.4 bilion ringgit dan penurunan rizab antarabangsa sebanyak 11.4 bilion ringgit. Pada keseluruhan 2014, lebihan pada akaun semasa melebar kepada 49.5 bilion ringgit berbanding 39.9 bilion ringgit pada 2013. Menurut kenyataan itu juga, akaun kewangan merekodkan aliran keluar bersih yang lebih tinggi sebanyak 76.5 bilion ringgit pada 2014 dan rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia mencatatkan penurunan sebanyak 36.3 bilion ringgit. Menurutnya, imbangan akaun semasa berkurangan sebanyak 1.5 bilion ringgit daripada suku sebelumnya daripada defisit yang lebih tinggi pada akaun pendapatan premier 13.8 bilion ringgit dan defisit yang lebih tinggi pada akaun perkhidmatan sebanyak 7.9 bilion ringgit. Pada 2014, imbangan akaun semasa meningkat 9.6 bilion ringgit kepada 49.5 bilion ringgit yang disumbangkan oleh lebihan yang lebih tinggi pada akaun barangan 125.1 bilion ringgit. Pada suku keempat 2014, jabatan itu berkata akaun modal mencatatkan aliran masuk bersih 284.3 juta ringgit, perubahan arah daripada aliran keluar bersih 1.4 juta suku sebelumnya. Bagi tahun penuh 2014, akaun modal berubah arah kepada aliran masuk bersih 280.6 juta ringgit daripada aliran keluar bersih 20.9 juta yang dicatatkan pada tempoh yang sama tahun lepas.
Prospek Tenaga Nasional Berhad TNB kekal cerah walaupun pelarasan tarif baru dan penurunan 3% dalam sahamnya semalam. Saham TNB antara yang paling aktif diniagakan pagi ini berikutan pengurangan tarif 5.8% atau 2.25 sen kilowatt sejam di Semenanjung Malaysia bagi tempoh Mac hingga Jun 2015 sebagaimana yang diumumkan kerajaan semalam. Alliance DBS Research dalam nota penyelidikan hari ini prospeknya kekal cerah berikutan kejelasan pendapatan yang kukuh dengan pembaharuan sektor tenaga yang sedang dilaksanakan dan pengembangan kapasiti loji janawkuasa yang akan meningkatkan keupayaan penjanaan bersih sebanyak 15% pada 2017. Pengurangan dalam tahun keuangan 2015 disebabkan oleh pemindahan penjimatan kos bahan api kepada pengguna kerana ia sebelum ini mengandaikan TNB akan dapat menikmati penjimatan hingga semakan tarif pada Jun. Namun begitu, prestasi suku kedua tahun keuangan 2015 TNB berkemungkinan kekal memberangsangkan disebabkan oleh campuran bahan api yang lebih baik dalam hidro dan arang batu. Firma penyelidikan itu mengurangkan unjuran pendapatannya terhadap tahun keuangan 2015 hingga 2017 TNB masing-masing sebanyak 9%, 6% dan juga 6%. Ia juga mengekalkan saranan beli dengan harga sasaran lebih rendah pada RM16 berikutan pelarasan pendapatannya. Pemegang saham minoriti Malaysian Resources Corporation Berhad atau MRCB memutamatkan kelulusan cadangan penjualan Platinum Central dan langganan 700,000 saham baru kuasa Development Sdn Berhad. Ketua Pegawai Operasi Kumpulan Muhammad Imran Tan Sri Salim berkata, dua resolusi itu diluluskan dengan majoriti yang diperlukan pada Mesyuarat Agung Luar Biasa EGM siang tadi. Syarikat itu berkata 99.9% daripada pemegang saham minoriti meluluskan resolusi tersebut. Muhammad Imran berkata pemegang saham bersetuju dengan idea tersebut kerana dalam tempoh jangka panjang syarikat mampu meningkatkan dividen. Menurutnya, langkah menjual dan membeli saham baru itu untuk menambah pendapatan agar dividen boleh diberikan semula kepada pemegang saham. Imran menjelaskan pemegang saham bersetuju membeli KDSB2 dengan pelaburan RM816 juta memandangkan ia adalah tanah yang baik untuk dibeli kerana ia memberikan pendapatan jangka panjang kepada syarikat. MRCB memberi jaminan KDSB akan memperoleh keuntungan selepas cukai minimum sebanyak RM150 juta selepas 5 tahun dan sehingga RM2 bilion selepas 15 tahun. Penjualan Platinum Central kumpulan adalah untuk menyelaraskan aset pelaburan kerana ia menumpukan kepada pembangunan hartanah yang merupakan satu daripada perniagaan terasnya. Cadangan penjualan itu akan membolehkan MRCB memanfaatkan nilai dan merealisasikan pelaburannya dalam Platinum Central. MRCB dalam perkelilingnya kepada pemegang saham berkata sebagai sebahagian daripada program korporat, MRCB akan membeli 41% pegangan dalam Quill Capital Management Sdn Berhad daripada Capitaland RECM Private Limited dan Coast Capital Sdn Berhad dengan harga RM5.88 juta. RHB Banking Group Berhad, RHB hari ini mengumumkan pengarah urusan kumpulan RHB Capital Berhad, Kelly Kam telah mengemukakan peletakan jawatannya. Dalam kenyataan kepada Bursa Malaysia hari ini, RHB Capital berkata kumpulan itu mempunyai plan penggantian dan akan melaksanakan plan peralihannya dengan segera bagi penyerahan tanggungjawab yang lancar kepada pengganti Kam. Menurut kenyataan itu, ini akan membolehkan kesinambungan berterusan pendekatan strategik RHB dan pengurusan operasi perniagaan serta menyediakan perkhidmatan tanpa gangguan kepada pelanggan syarikat. Bagaimanapun, Kam akan kekal sebagai pengarah urusan kumpulan RHB Capital sehingga satu tarikh yang akan diumumkan kelak. Pengarah urusan kumpulan Ambeng Ashok Ramamurti berkata untung pracukai AMMB Holdings Berhad bagi tempoh suku ketiga berakhir 31 Disember 2014 susut kepada RM588.87 juta berbanding RM615.09 juta bagi tempoh sama pada 2013. Beliau juga berkata pendapatan turut merosot kepada RM2.13 bilion daripada RM2.41 bilion.
Dalam makluman kepada Bursa Malaysia hari ini, Ashok Ramamurti berkata keuntungan bersih kumpulan itu meningkat sebanyak 7.9% kepada 1.49 bilion ringgit yang sebahagian besarnya disumbang pendapatan tanpa faedah. Menurutnya, pendapatan bersih perbankan peruncitan merosot sebanyak 35.4% kepada 310.2 juta ringgit bagi tempoh sama tahun lalu berikutan pengurangan pinjaman, margin serta peruntukan lebih tinggi bagi tempoh suku pertama tahun keuangan. Ashok berkata bagi perbankan borong, pendapatan bersihnya turut susut sebanyak 5.7% kepada 712.5 juta ringgit bagi tempoh suku pertama pertumbuhan pinjaman korporat dan aktiviti pasaran modal yang lemah.